Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung soalan percubaan negeri Perlis soalan 17. Okey, kita tengok soalan. Encik Haziq merupakan seorang kaki tangan kerajaan. Beliau tinggal di Taman Batu Layang bersama-sama isteri dan 3 orang anaknya. Pada cuti persekolahan nanti, beliau bercadang membawa keluarganya melancong ke Turki. Okey, so dekat sini kita tengok Encik Haziq telah melayari internet untuk mengetahui harga pakej percutian tersebut. Rajah 14 menunjukkan harga untuk 2 pakej percutian yang sama ke Turki yang ditawarkan oleh 2 agensi pelancongan, iaitu Rehlah Tour dengan Istanbul Travel. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, so kita ada Rehlah Tour dengan Istanbul Travel. Okey, tentukan agensi pelancongan yang harus dipilih Encik Haziq. Okey, justifikasikan jawapan anda. Okey, so sekarang ni kita tengok yang mana satu dia pilih. Okey, Rehlah Tour ni 12106 asas 8. So dekat sini Istanbul Travel ni asas 6. So kita tukar dia kepada asas 10 lah. Okey, kita kira satu-satu. So Rehlah Tour dulu. 12106 asas 8. So better kita buat table macam ni lah. Okey, kalau cikgu suka table macam ni. So dekat sini asas 8. So 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4. Okey, kita kira satu-satu. 8 kuasa 4 dulu. So pelajar just tekan kalkulator lah. Okey, 8 topi 4. Okey, so 4096 darab 1. So 4096. 4096. So kita tambah dengan 8 kuasa 3. So 8 topi dengan 3. Okey, kita darab dengan 2. So kita akan dapat 1024. So 1024. So kita tambah lagi 8 kuasa 2 64. 64 darab 1 64 lah. Okey, tambah dengan 8 kuasa 1, 8 darab 0 0. So yang ni tak perlu kira 0. So 8 kuasa 0 ialah 1, 1 darab 6, 6. So kita just tambah je dekat atas tu. So cikgu tambah 4096 tambah dengan 1024. Semula 4096 tambah dengan 1024 tambah dengan 64 tambah dengan 6. So kita akan dapat jawapan dia 5190. 5190 asas 10. Okey, dan lagi satu untuk makluman pelajar, asas 8 ni kita boleh tekan kalkulator Okey, cuma cikgu bimbang bila kertas 2, pelajar mesti tunjuk cara penyelesaian lah. Yang tu yang terbaik dia. Okey, seterusnya kita cari Istanbul Travel. Kita ada 34115. Okey, asas 6. Okey, so kita kira satu-satu. 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3, 6 kuasa 4. Okey, kita tekan kalkulator. 6 kuasa 4, 6 topi dengan 4. So kita dapat 1296 darab dengan 3. So 3888. So 3888. Okey, tambah 6 kuasa 3 darab 4. 6 topi 3 darab dengan 4. So pelajar akan dapat 864. 6 kuasa 2. 6 darab 6 lah 36.
darab 1, so tambah dengan 36. Okey, 6 kuasa 1, 6 darab 1. So, kita dapat 6. 6 kuasa kosong ialah 1. 1 darab 5, 5. Okey, kita tambah dia. So, dekat sini cikgu tambah. 3888 tambah dengan 864 tambah dengan 36. Okey, tambah dengan 6 tambah dengan 5. So, kita akan dapat 4799. So, 4799 asas 10. So, soalan dia, tentukan agensi pelancongan mana yang dipilih oleh Encik Aziz. So, mestilah dipilih Istanbul. So, mesti tulis dekat bawah ni. Okey, Istanbul Travel. Okey, sebab dia 4799. Okey, settle soalan bahagian A. Kita pergi kepada soalan bahagian B. Okey, kita tengok soalan. Encik Haziq ingin memasang lampu di tengah-tengah laman belakang rumahnya sebelum melancong ke Turki. So, laman belakang rumah dia dekat sini lah. So, dia nak melancong ke Turki. Okey, rajah 15.1 menunjukkan pelan laman belakang rumah Encik Haziq. Rajah 15.2 menunjukkan lampu yang dipasang oleh Encik Haziq. Lampu ini terletak di atas tiang yang boleh dilaraskan ketinggian. Okey, ketinggian asal tiang lampu tersebut ialah 4 meter. So, tinggi asal tiang lampu ni, okey, 4 meter. Dan akan menghasilkan cahaya berbentuk bulatan dengan jejari 2 cm. So, sekarang ni kalau dipasang lampu macam ni, okey, so dia menghasilkan cahaya berbentuk bulatan lah, jejari 2 meter. So, cahaya dia keluar macam ni. Okey, so jejari dia dekat sini, jejari cahaya ni 2 lah. Okey, jejari bulatan cahaya berubah pada kadar yang sama dengan pertambahan tinggi tiang lampu. Okey, so main point dia dekat sini lah. So, kita highlight dekat sini. Dia kata, okey, jejari bulatan berubah pada kadar yang sama dengan pertambahan tinggi tiang lampu. Okey, maksudnya dekat sini J ni berubah secara langsung dengan ketinggian lampu lah T. Maksudnya jejari meningkat apabila T meningkat. Dia mudah macam tu. So, kalau dekat sini kita cari persamaan dia. So, kita tengok dulu soalan. Dengan menggunakan pi 22/7, kira luas bulatan cahaya lampu kalau tinggi dia 7 meter. Okey, dia nak kira luas. Okey, so dekat sini pelajar dah belajar dah. Yang ni berudu jadi katak lah. Maksudnya J sama dengan K, KT. Kita cari K dulu. Jejari dia kita tengok dekat sini. Kalau jejari dia 2 sama dengan K, tinggi asal dia ialah 4 lah. Okey, so dekat sini pelajar boleh kira K sama dengan 2/4 ataupun 1/2. Kita masuk balik dalam persamaan dia. Masuk balik dalam persamaan yang kita ada ni. So, kat sini cikgu masuk J sama dengan 1/2 T. Okey, yang ni persamaan yang kita dapat lah. Okey, soalan dia tanya dengan menggunakan. Okey, so kita dapat yang ni. Okey, seterusnya kita kira jejari dia apabila tinggi dia bagi dekat sini tinggi dia 7 Okey, so 1/2 darab dengan 7. So kita dapat jejari dia 3.5. Ni jejari dia lah. Okey, so kalau kita tengok soalan dekat sini, dengan menggunakan pi 22/7 kira luas bulatan. So, luas bulatan pelajar tahu pi J kuasa 2 lah. So, luas bulatan pi J kuasa 2. So, dekat sini pi dia dah bagi 22/7 mesti gunalah. Okey, darab dengan
Okey, jejari dia. Jejari kita dah kira tadi 3.5 kuasa 2. So, pelajar akan dapat. Okey, 22/7. Okey, darab dengan 3.5 kuasa 2. Okey, so pelajar akan dapat 38.5. 38.5. So, ni ialah luas dia lah. Okey, senang soalan macam ni Okey, biasa kalau soalan macam ni kita tengok markah. Okey, first kali kita cari nilai K. Kita akan dapat markah bila kita masuk dalam persamaan. Okey, kalau soalan ni cikgu tengok dia 4 markah. So, dekat sini cikgu nak bagi 3 lah. Okey, biasanya luas bulatan masuk formula 1 markah, jawapan 1 markah. Okey, dan bila kita cari nilai K masuk dalam persamaan, so dekat sini cikgu nak bagi dia 1 markah lah. So, dekat sini 3 markah. Okey, kita tengok satu lagi soalan. Soalan dia. Okey, dekat sini dia tanya pendapat. Pada pendapat anda, mampukah lampu cahaya mampukah lampu menerangi keluasan halaman belakang rumah Encik Haziq jika tinggi lampu dikekalkan 7 meter. So, kita tahu laman belakang rumah dia, kita tengok dekat sini bukan jejari, dia punya lebar dia ni 10. So, kalau cikgu lukis balik, gambar dia jadi macam ni lah. Okey, so dekat sini dia 10. Okey, tapi kalau ketinggian dia 7, dia hanya dapat jejari ataupun diameter dia ni hanya 7 saja dekat sini. So, kalau cikgu buat bulatan, dia jadi macam ni lah. Okey, dia separuh saja dia tak sampai sebab lebar dia ni kita tahu 10. Dekat sini cahaya menerangi ni hanya boleh pergi kepada 7 saja, 7 meter sahaja. Okey, jadi kalau pendapat cikgu tidaklah. So, cikgu akan tulis tidak. Okey, kenapa tidak? Okey, so cikgu tulis kerana tinggi 7 meter tiang hanya boleh menghasilkan cahaya sejauh. Okey, sejauh kalau kat sini diameter dia 7. So, cikgu tulis macam ni lah. Diameter 7 sahaja 7 sahaja. Okey, so kalau soalan macam ni biasanya 2 markah Pelajar jawab tidak ni dah 1 markah, justifikasi dia pun 1 markah. Okey, so settle soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan 17C. Semasa berada di Turki, Encik Haziq dan anaknya Arissa mencuba permainan memanah yang disediakan oleh pihak resort. Okey, setiap orang diberi peluang memanah sebanyak 5 kali. So, setiap orang 5 kali. Mata yang diperoleh adalah berdasarkan bidikan anak panah yang tepat mengenai sasaran seperti rajah 15. So, yang ni sasaran dia. Okey, so dekat sini kita tengok ada 5 kali lah dia panah kat sini. Okey, jumlah mata yang diperolehi Encik Haziq dan Arissa dicatatkan dalam jadual 8. So, markah dia dicatatkan berdasarkan jadual 8 bidikan siapa yang lebih konsisten. So, siapa yang konsisten? Okey, justifikasikan jawapan anda. Okey, pelajar take note dekat sini Kalau konsisten mesti sisihan piawai paling rendah lah. Sisihan piawai paling rendah. Okey, so bila paling rendah dia mesti paling konsisten. Okey, so dekat sini kita tengok. Kalau soalan sisihan piawai kita kena guna formula lah. Okey, formula sisihan piawai. So, pelajar boleh rujuk dekat depan. Cikgu tulis dulu sisihan piawai. Okey, sama dengan sigma lah. Sigma sama dengan punca
Okey, jumlah X kuasa 2 bahagi dengan bilangan tolak dengan min kuasa 2. Formula ni diberi. Okey, pelajar boleh rujuklah. Okey, so sekarang ni untuk memudahkan kita cari min dululah. Okey, so Encik Haziq dulu min Haziq. Okey, so min sama dengan, okey, kita just tambah semualah. 1 tambah 2. Okey, tambah dengan 0 tambah dengan 1 tambah 5 bahagi dengan, so 5 kali cubaan lah. So kita cari min dulu. Sini 2 Okey, kita just tekan kalkulator saja. So 1 tambah 2 tambah 1 tambah dengan 5. So, pelajar akan dapat 9 bahagi dengan 5 kali cubaan, 1.8. 1.8. So, ni min Haziq. Okey, seterusnya kita cari min untuk Arissa dulu. Okey, min Arissa. So, 2 tambah dengan 3 tambah dengan 1 tambah dengan 2 tambah dengan 1. So, kalau kita tambah dekat sini, 2 tambah dengan 3, 5. 5 tambah dengan 4, 9. 9 bahagi 5 sama juga 1.8. Okey, pelajar kena tunjuklah cara mencari min. Sebab markah dia 5 dekat sini Okey, kalau dia jumpa kaedah macam ni, dia akan bagi 1 markah lah. Okey, so cikgu tulis min dia dekat sini Min 1.8. So, dekat sini pun 1.8. Okay, min kita dah dapat. So, kita cari Encik Haziq dulu. Haziq. Okey, kita guna formula sisihan piawai lah. So, sigma sama dengan, okey, jumlah. So, X kuasa 2. Maksudnya 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Bahagi dengan bilangan dia 5 tolak dengan min 1.8 kuasa 2. Okey, so dekat sini pelajar. Kalau pelajar tekan kalkulator, pelajar kena tekan dulu yang dalam ni Selesai yang dalam dulu. Lepas tu baru kita tekan punca. So, cikgu tunjuk. Okey, 1 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2. Okey, tambah dengan 5 kuasa 2. So, kita akan dapat 31. Okey, bahagi dengan 5. Okey, kita tolak dengan 1.8 kuasa 2. 1.8 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 296. Okey, 2.96 baru kita tekan punca 2.96 baru kita tekan punca dia. Okey, so kita akan dapat dekat sini. Cikgu tekan punca 1.72. So, 1.72. So, Encik Haziq settle. Okey, seterusnya cikgu tulis kat sini 1.72. Dia sebenarnya ada kaedah macam ni. Dah 1 markah ni. So, penyelesaian dia 1 markah. So, dah ada 3 markah dekat sini. Okey, seterusnya kita cari Arissa. So, Arissa. Okey, sama dengan. Okey, kena buat sigma sama dengan punca kuasa. So, Arissa 2 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Bahagi dengan 5 tolak juga dengan min kuasa 2. 1.8 kuasa 2. So, dekat sini selesai. Dalam bracket dulu. Okey, so cikgu selesai dulu. 2 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2. So, kita akan dapat jawapan dia 19 bahagi dengan 5. Okey, kita tolak dengan min dia. 1.8 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 0.56. Betul tak ni? Semula, cikgu kira semula. 2 kuasa 2
tambah 3 kuasa 2. Okey, tambah dengan 1 kuasa 2. Tambah dengan 2 kuasa 2. Tambah dengan 1 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat 19 bahagi dengan 5. Okey, 3.8 tolak dengan 1.8 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat 0.56. 0.56. So, kita puncakan dia. So, kita akan dapat okey, 0.748. 0.7448. Ataupun 2 titik perpuluhan 0.75 lah. So, kalau kita tengok dekat sini, arisan ni sisihan piawai dia lebih rendah lah. So, kita kena tulis. Okey, arisa. So, cikgu tulis dekat atas ni. Arisa lebih konsisten. Okey, so jawapan macam ni dah cukup. Okey, dan pelajar boleh tambah juga lebih konsisten kerana sisihan piawai lebih rendah. Sisihan piawai lebih rendah. Okey, so kita settle soalan ni. So pelajar boleh pause kalau pelajar nak rujuk jawapan. Sebab cikgu kena padam sebab cikgu nak settle video cikgu Okey, cikgu harap video cikgu membantu. So kita akan dapat full mark lah 5. Arisa lebih konsisten, so 1 markah. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ni lah. Okey, soalan terakhir ni soalan D. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan D. Pada waktu petang, Cik Haziq membawa anak lelakinya Amar ke tapak permainan kanak-kanak. Amar memilih untuk membuat balingan bola ke jaring berjarak 5 meter lah. Okey, so balingan dia ke jaring jarak dia 5 meter. Dari tempat balingan seperti dalam rajah 1.7. Okey, balingan bola yang dibuat oleh Amar adalah berbentuk parabola yang mematuhi persamaan. Okey, H sama dengan negatif 2T kuasa 2 tambah 3T tambah 2. Dengan H ialah ketinggian dalam meter. Okey, H ni dia dah bagi dah tinggi dia. Okey, dalam meter. Bola dari tanah dan T ialah masa. Okey. Dalam saat. Okey, selepas balingan dibuat, balingan bola itu adalah bermula pada ketinggian 2 meter. So, bola ni mula ketinggian dia 2 meter lah kat sini. Tinggi dia 2 meter. Okey, dari tanah dan tinggi permukaan jaring adalah 3 meter dari tanah. Bilakah masa dalam saat bola itu masuk ke dalam jaring? So, soalan dia tanya masa lah. Okey, so kalau dekat sini kita tengok kalau kita tengok graf asal dia macam ni lah. Okey, so dia kata H tu mewakili tinggi dia. H. Okey, dan melawan T ni ialah masa dia lah. Masa dia. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok persamaan yang dibagi pada kita, H sama dengan negatif 2T kuasa 2 tambah 3T tambah 2. Okey, so sekarang ni dia nak cari T dia. Okey, apabila jarak balingan dia ni, H dia ni, ketinggian ni 3 meter. So dekat sini mesti 3 lah. Okey, so kita selesaikan dulu. Tambah 3T tambah 2. Jadikan dia sama dengan kosong. So, 3 bawa pergi sebelah. So, kita akan dapat persamaan dia negatif 2T kuasa 2 tambah 3T. So, 2 tolak 3. So, negatif 1. Okey, cikgu jadikan dia sama dengan kosong. Senang Okey, supaya pelajar tak keliru, cikgu tulis sama dengan kosong ni dekat belakang lah. Okey, sama dengan kosong. So, kita cari dulu pintasan X dulu. Okey, sama dengan kosong. So, kita tekan kalkulator. So, cikgu tekan kalkulator. Mode, equation. So, tekan anak panah sebelah degree
So, cikgu tekan 2. So, A dia negatif 2. B dia ialah 3. C dia ialah negatif 1. So, cikgu akan dapat X 0.5. Okey, ataupun dalam pecahan lah. Okey, 1/2. X sama dengan 1/2. Okey, so dalam bracket X tolak 1 lah. 2 buat pergi depan So, 2X tolak 1. Cikgu tulis balik lah. 2X tolak 1. So, lagi 1. Cikgu tekan kalkulator. Tekan sama dengan. So, cikgu dapat 1 lah. X sama dengan 1. Jadi, X1 dalam bracket X tolak 1. So, ni ialah pintasan X dia. Okey. So, pintasan X dia kita boleh lukis dekat graf dekat atas ni lah. Pintasan X. Kalau X tengah. So, dekat sini lah. Kalau kat sini 1. Kat sini 2. So, X dia ialah 1. Kalau cikgu besarkan scale dia sikit. So, kita akan dapat kalau kat sini 1, kat sini setengah So, bermakna 2 ni besarlah macam ni graf dia. So, kat sini setengah. Okey. So, kalau cikgu lukis graf dia daripada persamaan, so akan dapat macam ni Ni macam ni. Okey. So, macam tu lah. Kalau cikgu sambung lagi macam ni. So, soalan dia pada bilakah masa dalam saat bola itu masuk ke jaring. So, dekat sini lah masuk ke jaring ni. Dekat sini. So, kalau cikgu highlightkan dia. So, balingan dia macam ni Okey, so sampai sini. So, pada masa satu saat tu dia masuk dalam jaring. So, kalau graf dia akan jadi macam ni. Ni macam tu. Okey, kalau kita lukis balik graf dia, kalau kita nak detail lagi dia jadi macam ni lah. Ni paksi Y dia. So balikkan yang ni ialah paksi X dia. Ni paksi X, ni paksi Y. So clear pada balingan pada masa yang keberapa. Kita tahu tadi yang ni ialah T, yang ni ialah H tinggi dia. So pada masa keberapa saat bola tu jatuh. Okey. So, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ni. Cikgu harap video cikgu membantu. Soalan ni 3 markah. So, dari mana datangnya 3 markah? Sekejap So, daripada persamaan dah. So, persamaan yang asal ni, kita masuk 3 ni. Kita selesaikan dia. So, 1 markah. Okey, cikgu bagi kat sini sama dengan 0, 1 markah. X dia 1 ni 1 markah. So, 3 markah lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap video cikgu membantu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.